أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أبان العباد منهج تربية في القرآن المجيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله الإصلاح والتأديب وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Jadi alhamdulillah jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang beberapa jenis jual beli yang hukumnya haram tetapi sah. Jadi yang pertama, jual beli najashi atau najisi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najash. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli najisi. Jadi jual beli najisi ni macam mana? Jual beli najisi ni kita masuk dalam bidaan untuk beli satu barang. Tapi tujuan kita masuk bidaan tersebut bukanlah sebab kita nak beli barang tersebut. Jadi apa tujuan kita masuk bidaan tersebut? Kita masuk bidang tersebut dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. Supaya orang tahu seolah-olah harga barang itu bernilai. Contoh, ada barang orang lelong, siapa nak beli? Kan? Saya buka harga RM5. Kita letak RM300 contoh. Jadi orang yang letak harga RM300 tu bukannya dia nak beli dengan RM300. Dia nak orang rasa barang itu berharga. Dan jual beli najisinya sangat relate dengan apa yang berlaku sekarang. Kadang-kadang kau promosi. Dia kata dia beli barang ni, ada orang buat tawaran jual beli dekat Facebook live. Tiba-tiba ada orang tawarkan barang saya sanggup beli dengan harga macam ni. Tahniah, anda telah berjaya. Padahal barang tu kalau kita tengok nilai dia mungkinlah sekitar RM40-50 ribu. Macam tu je market dia. Tapi ada orang yang sanggup tawar dengan harga yang tinggi. Sedangkan kadang-kadang penawaran dia itu bukanlah untuk beli. Untuk menunjukkan bahawa barang jenis tu harganya mahal. Ini orang beli dengan RM120,000. Esok orang beli dengan harga RM1,000. Jadi hari ketiga keempat dia jual barang tu. Dia jual barang tersebut. Jadi bila dia buka harga RM1,000, ada orang beli. Sebab apa? Sebab orang fikir malam ada orang beli RM120,000. Kemarin ada orang beli RM1,000, RM110,000, sedangkan dia tak beli pun. Ataupun ada passion jualan di Facebook sekarang ni. Atau di TikTok, dia buat bidaan. Betul tak? Dia bidaan ni barang yang susah ditentukan harganya. Barang-barang rare lah. Barang-barang terpakai. Sebab barang tu tidak dijual di pasar biasa. Baru tak ada. Yang ada terpakai je. Jadi bila ada yang terpakai, dia buka harga. Saya perasan ya. Saya pernah perasan. RM1. Orang pun bid RM2, RM5, RM10. Harga barang tu berapa? Katalah harga barang tu sebenarnya RM40 je. Jadi agak-agak harga tak sampai dengan harga barang tu, dia minta kawan dia masuk. 300 semua RM9. Maksudnya, orang bid sebelum tu yang terakhir RM200. Jadi kalau orang bid tak lepas dengan harga yang dia nak, dia serugi. Dia minta kawan dia masuk. Jadi kawan dia masuk tu tujuan dia apa? Nak beli ke? Tak. Maksudnya, kalau barang tu jual bawah harga RM40, baik dia tak payah jual. Betul tak? Jadi buatlah konon-konon kawan dia ni menang bid. Sedangkan kawan dia tak beli pun. Ataupun, bila kawan dia masuk, orang akan letak harga lagi tinggi. Kawan dia bid lagi, orang akan letak harga lagi tinggi lagi. Tak 3-4 kawan. Masuk, menyebabkan harga barang tersebut di luar daripada harga kebiasaan. Adakah sebab harga barang tu tinggi? Tak. Sebab
ada orang yang cuba menaikkan harga. Dia cuba naikkan nilai barang tersebut, sedangkan barang tersebut tidak seperti itu. Jadi sesiapa yang melakukan tawaran-tawaran sebegini, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Tak kisahlah dia pakat ke macam mana ke, dia sengaja naikkan, hukumnya haram. Dan jual beli ini juga sekarang terpakai pada jual beli lelong. Betul tak? Lelong harga. Lelong harga. Ada 4-5 orang. Seorang tu proksi kepada pelelong. Ada 3-4 orang, seorang tu proksi kepada pelelong. Jadi buka harga rumah RM20,000. Market rumah tu RM200,000. Dia pun naik RM300,000, RM400,000, RM100,000 kan. RM100,000. Agak-agak kalau pelelong tu, orang yang melelong rumah tu tidak balik modal, kan, atau tak untung, jadi ada seorang dia akan naikkan harga sama macam harga yang sepatutnya. Maksudnya kalau orang tawar lebih, orang tu kena belilah. Kalau orang tak tawar lebih, dia dapat balik rumah tu. Rumah tu terlepas pada proksi dia. Jadi proksi dia terpaksa beli. Kalau jual beli terbuka, dia terpaksa beli. Kalau tak, orang akan ambil tindakan, mengadu sebagainya. Tapi beli-beli pun milik siapa? Milik orang yang sama. Dia lelong pula rumah orang ni. Contoh. Itu antara jual beli yang haram. Kalau dia tak beli pun, dia tawar pun tawaran yang haram, sebab tujuan dia untuk menipu orang. Katalah tuan-tuan, bila kita dah beli barang tersebut, kita dah beli, barang tu kita dah beli, ya, barang tersebut kita dah beli. Jadi barang tu, lepas tu baru kita tahu, rupanya geng-geng ni geng-geng pakat naik harga. Kita dah rasa tertipu. Sebab ada 2-3 orang bagi tahu kita, diorang pun terkena macam kita juga. Bila cek-cek harga kat luar, rupanya harga taklah macam tu. Tapi ada proksi dia, orang yang sama bid, tapi tak pernah beli pun, asyik bid je. Asyik bid je, tak pernah beli pun. Boleh tak kita pulangkan barang tersebut semula? Hukum jual beli itu sah ke tak sah? Jadi hukum jual beli tersebut sah, tapi hukumnya haram. Jadi dijual dengan cara tu, jualan dia tu haram. Jual beli sah tak sah, berpindah milik, tapi haram lah. Dalam Islam ni ada benda yang kita buat, jual beli yang kita lakukan, ada yang hukumnya tidak sah dan haram, tapi dalam isu ni, baik Najasyi ni, hukumnya haram. Seterusnya tuan-tuan, jual beli ni apa kan? Talaku rukban. Talaku rukban ni apa? Kalau rukban ni, talaku ni kita bertemu. Rukban ni orang yang menunggang. Orang yang menunggang. Apa maksudnya? Talaku rukban ni, ada orang nak berniaga di satu-satu tempat. Orang tu, rombongan dia nak berniaga di satu kawasan lah. Contoh, orang Kuala Lumpur nak bawa barang kat Kuantan. Orang Kuala Lumpur nak bawa barang dekat Kuantan. Dia tahu. Jadi dia pun pintas tengah jalan. Sampai ke Temerloh, pintas. Jumpa kat R&R. Tanya, jual apa ni? Dia kata lah, jual barang sekian-sekian. Jual barang sekian-sekian. Jual enjin ke? Jual enjin lah ya. Enjin motor. Dia jual enjin motor banyak, 1 lori. Dia nak jual 1 lori kat Kuantan. Enjin motor macam payah pula ya. Kita ambil contoh yang kita boleh faham lah. Daripada Kemiren datang ke Kuantan. Kemiren ke Kuantan, lalu Temerloh kan? Lalu Temerloh. Sampai Temerloh, tahan dia tanya nak jual apa. Ada orang tahan tanya nak buat apa. Saya nak jual timun. Ish. Nak jual Kuantan timun? Nak jual berapa? Nak jual RM2. Dia kata sekarang Kuantan ni, orang biasa pun beli RM1 je. Kalau jual runcit ni RM1 je. Buah RM2 dan busuk timun tu. Jadi jam. Jadi nak jual dengan siapa? Tak apalah kalau macam tu saya tolonglah. Saya tolong sebab kebetulan saya ada kedai makan. Ada 50 cawangan kedai makan. Jadi makan makanan saya tu berasaskan timun.
Atau saya ada kilang buat jus timun. Senang cerita. Saya ada kilang buat jus timun. Jadi saya serugi. Jadi kalau nak saya tolonglah, tak apa saya tolong. Boleh tak kalau bayar? Kalau saya nak bayar 90 sen. Sebab awak pergi Kuantan pun minyak dah berapa? Kan? Barang belum tentu boleh cepat habis sebab nak jual harga mahal RM2. Kalau jual RM1 pun harga pasar runcit pun, kedai runcit pun RM1. Kedai runcit pun RM1. Ni boleh tak saya nak beli semua? Jadi kata tak apalah, dia jual dengan harga 90 sen. Dia bawa balik ke Kuantan, dia jual dengan harga RM2.5. Sebab timur Kuantan harganya RM3. Katalah zaman dulu mudah jadi macam ni sebab apa? Sebab zaman dulu mana ada telefon. Betul tak? Kita sekarang mungkinlah jual beli macam ni kita nak kata susah. Kalau orang tertipu tu memang ni lah. Tapi masih ada lagi, betul tak? Masih ada lagi orang suka menggambarkan, tak laku ni, jual kat aku je. Ini kalau jual kat mana, siapa nak beli barang macam ni? Barang macam ni orang tak nak dah. Ni jual kat dia, dia up harga. Sedangkan barang tu kalau orang tu jual sendiri boleh je mahal. Jadi apa hukum dia beli dengan harga 90 sen tu? Hukumnya haram. Tapi sah tak jual beli? Sah. Sebab apa haram? Haram sebab dia memperdaya orang tu, dia menipu. Dia menipu, dia nak dapat harga yang lebih murah, lebih murah, maka dia pun jual dengan harga, dia pun memperdaya, menggambarkan yang barang tu tak laku. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatalakau rukban. Janganlah kamu ni memintas pedagang-pedagang. Pintah dengan tujuan tu. Bukan, ada orang salah faham. Ada orang kata, bila kata tak boleh ambil daripada orang ni, maksudnya tak boleh lah ada orang tengah. Haramlah jadi orang tengah, sebab orang tengah ni seolah-olah memutuskan antara pekebun dan pembeli. Dia menyebabkan harga jadi naik dan sebagainya. Tak betul macam tu ya. Bukannya begitu. Yang haramnya sebab dia manipulasi. Manipulasi. Macam tu juga kalau kita tipu orang, kita gambarkan harga barang tu, orang nak beli barang. Sebaliknya, tadi orang nak jual. Orang nak beli barang nak datang dekat tempat kita. Katalah musim durian tu, orang beli barang nak pergi dekat, kita tahu dah dia nak ambil durian dekat laut atau kat Bentong. Jadi kita pun gambarkan, nak pergi sana ke? Pergi sana ke? Durian sana mahal lah. Ini pun saya ambil last stock semalam. Saya pun kira jual habis-habis je. Saya jual tak ambil untung lah, kira modal je. Kan kadang gitu. Dia dok modal. Jarang orang niaga ambil modal, tuan-tuan. Melainkan ada faktor-faktor tertentu. Jadi menyebabkan orang tu tak boleh nak pergi, tak jadi pergi. Ambil yang kita semua. Jadi kita tipu menyebabkan dia beli dengan harga mahal. Dia tak beli tempatnya, itu juga hukumnya haram. Baik. Apa lagi tuan-tuan jadi jual beli macam ni, tuan-tuan? Seterusnya, monopoli. Monopoli ini berlaku pada atau dalam bahasa al-ihtikar. Al-ihtikar atau monopoli. Monopoli ni macam mana? Monopoli ni hanya berlaku pada makanan asasi. Barang-barang asas. Kalau barang-barang tu bukan barang asas, tak dinamakan monopoli. Contoh, saya import batu sauda. Semua pembekal yang nak jual kat Malaysia, saya import. Saya belilah. Batu sauda ni bukan makanan asasi ke? Dah. Dia adalah, kita kata, makanan tambahan. Bukan makanan asasi, adalah makanan tambahan. Dulu ada syarikat batu sauda yang besar di Mesir. Batu sauda. Tiba-tiba, dia keluarkan produk kotak berbeza kat Mesir. Dulu kotak warna, tak ingat lah. Dulu warna oren. Kemudian tukar warna hijau. Tiba-tiba kita tengok kat farmasi Malaysia, banyak kotak warna oren.
barulah kita tahu ada satu syarikat yang besar kat Malaysia yang dah buat MOU dengan syarikat tu. Jadi, dekat airport custom tahu. Siapa yang buat banyak warna hijau ni, custom tahu ini barang yang dah ada hak cipta, dah ada hak import. Tak boleh bawa. Jadi kena rampas kat custom. Jadilah dia pembekal tunggal di Malaysia. Soalannya, barang-barang seperti ini adakah dikira sebagai monopoli? Jadi dengan syarikat sana, bawa masuk Malaysia, adakah dikira sebagai monopoli? Tidak. Barang-barang seperti ini tidak dikira sebagai monopoli. Sebab apa? Sebab dia bukan barang asas. Betul tak? Dia bukan barang asas. Tak ada pun tak apa. Ataupun wang pembekal kereta mewah. Dia bawa MOU. Yang kereta tu boleh dijual di Malaysia, dia je boleh jual. Orang lain tak boleh jual. Dia tanda tangan perjanjian menyebabkan orang lain sudah tidak boleh menjual, dia je boleh menjual sebab dia ada MOU. Adakah bermakna, adakah dia berdosa? Adakah dia dianggap sebagai ihtikar? Dia tidak dianggap sebagai ihtikar. Sebab apa? Sebab barang itu bukan barang asasi. Jadi, tidak jadi masalah kalau kita buat MOU dengan mana-mana produk untuk menyebabkan kita jadi pembekal tunggal. Kalau perkara tersebut bukanlah barang asasi. Ya? Jadi masalah. Jadi yang tak bolehnya apa? Yang tak boleh barang asasi. Ihtikar ni apa? Satu, dia cuba monopoli. Tak tahulah dengan apa-apa cara. Ataupun dia simpan barang. Ataupun dia simpan barang. Barang tu barang asasi. Barang asasi ni tidak boleh disimpan. Dia saja sorokkan barang untuk tiketkan barang kat market. Bila barang tersebut, dalam ekonomi kata kalau kurangnya permintaan, maka harga barang akan jadi mahal. Minta maaf, betul lah. Bukan. Kalau permintaan banyak, harga barang akan mahal. Barang sikit. Jadi dia pun sikitkan barang. Contoh yang berlaku pada negara kita apa sebenarnya tuan-tuan? Gula. Betul tak? Gula, beras, tempatan, tepung dan sebagainya. Jadi bila dia sikitkan barang tu, apa terjadi? Harga barang tersebut naik mencanak. Jadi bila harga barang tersebut naik mencanak, diuntunglah. Dia pun keluarkan barang sikit-sikit. Barang daripada dia pun keluarkan barang sikit-sikit, menyebabkan harga barang naik, harga barang mahal. Maka siapa yang lakukan perkara tersebut, hukum dijual beli haram tapi sah. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Janganlah kamu ihtikar, melainkan kalau kamu tersalah. Kalau kamu tersalah. Jadi kalau kita melakukan perbuatan monopoli tersebut, kita tidak berniat begitu. Kita tak sangkalah barang tu barang yang tengah tak ada. Atau kita tak sangka barang tu barang asasi. Barang asasi ni boleh berubah tuan-tuan. Barang asasi, barang keperluan menjadi asas ni tak semestinya sama. Contoh kita masa COVID. Ada barang yang tukar menjadi barang asasi. Betul tak? Contoh apa? Mas. Dulu mas. Mas sikit. Jadi tiba-tiba kat farmasi bila COVID je, mas tu keluar sikit. Sikit menyebabkan harga mas jadi mahal. Kadang-kadang dulu sampai RM2 satu. RM2 satu dulu. Kan? Ada sebagian pihak ambil kesempatan sembunyikan barang. Kebetulan dia tahu yang barang tu dah susah nak masuk dari luar dah. Jadi dia pun sembunyikan barang tersebut, menyebabkan harga barang tersebut naik. Jadi bila harga barang tersebut naik, dia untung banyak. Dia pun keluarkan barang sikit demi sikit. Jadi apa hukumnya? Hukumnya haram. Jadi hukumnya haram. Jadi hukumnya haram. Macam tu juga berah dan lain. Adapun macam kita kata mula-mula tadi, kalau barang tu barang biasa,
Tak apa. Berkati kita lah tuan-tuan. Dia tak ada istilah monopoli, tak ada istilah riba. Ada orang selalu anggap kalau barang tu kita jual 5 kali ganda, riba. Tak ada masalah tuan-tuan. Jangan mudah kecam orang. Siapa yang kecam orang jual harga barang, kan? Sedangkan dia tak melakukan kesalahan, maka kita berusaha tuan-tuan. Kita pandai-pandai kecam orang. Betul tak? Kadang-kadang dia jual, contoh ya, dia jual barang. Barang tu harga RM10, dia nak jual harga RM1. Dan dia pun wawakan, siapa nak beli barang ni harga dia RM1. Kita pun kecam. Jual barang lah, ambil riba lah. Tak ada masalah. Jual beli ni ikut pasaran. Kadang barang tu sikit mahal. Kalau ada wang dia memang nak beli mahal. Ada tak? Kadang barang tu RM2 dia bayar 100. Ada? Ada. Dia kesian kat orang tu, dia beli dengan siapa ambil 100. Saya beli 100. Salah tak orang tu? Yang bayar mahal. Tak salah. Macam tu orang nak jual harga mahal. Suka hati dia lah. Bila dia jual harga mahal dan kita setuju, dia tidak dikira menipu. Sebab kita setuju. Kalau kita tak tahu harga, siapa suruh kita tak tanya dulu? Siapa suruh kita tak cek harga? Ni sama tuan-tuan yang berlaku di kedai makan. Bila kat kedai makan, kenapa kita masuk tak tanya harga dulu? Atau tak tengok harga dulu? Saya yang pelik kadang orang viral, kadang-kadang harga dah dipampangkan dah. Betul tak? Dia pun order. Order macam-macam. Order seafood, harga mahal. Kena bil RM3-4,000. Viral. Saya tengok kebanyakan kedai makan ni, terutama makan malam ni, ada harga. Betul tak? Tampal. Kalau ikan tu ditulis 100 gram berapa? Kita tak boleh bertikai. Kadang orang bertikai. Saya makan ke kedai tu macam ni, kenapa kedai ni macam ni? Nak beli, tak beli sudah. Betul tak? Saya beli kat kedai tu dapat macam ni, kenapa kedai dapat macam ni? Dulu masa saya kedai makan pernah juga ya. Kita nasi Arab dalam bekas lah, bekas ni. Dia tanya, tak boleh dapat dulang ke? Saya kata, saya punya nasi Arab jual macam ni, tak jualan dulang. Saya beli sana dapat dulang. Takkan dulang satu dulu nak berkira. Contoh harga nasi tu RM60-70. Dulang kat luar tu, dia beli dulang kedai RM2. Kedai RM2, tak ada masalah nak bagi, betul tak? Kita beli dulang steel. Satu dulang tu RM15. Yang besar sikit RM20, tuan-tuan. Sebab kita ni pakai hari-hari. Kalau pakai hari-hari, pakai dulang murah, dia cepat karat. Kita pakai steel. Satu tu RM15, RM20 dulang. Takkan nak bagi free. Dia dah tinggi-tinggi suara, saya kata macam ni lah puan. Kalau puan nak, puan beli. Kalau puan nak, tak nak, puan boleh pulangkan balik nasi tu. Sebab saya memang tak mampu nak bagi dulang. Tak apalah. Dengan customer pun berkira. Dah. Kita beli, kita akan dapat apa yang kita beli. Saya bukan nak menyebelahi peniaga kedai makan, tuan-tuan. Saya tengok banyak kes viral, harga dah terpapar. Cumanya apa? Harga papar tu kadang-kadang dia tak boleh letak satu berapa. Contoh macam ikan, betul tak? Ikan ni biasa jual pakai gram. 100 gram RM8. Jadi tuan-tuan kalau nak beli, tuan-tuan kira. Ambil, timbang, tengok. Saya biasa macam tu. Biarlah awak cakap, kedekut ke, berkira apa, tak apa. Ambil ikan, timbang. Kalau tak mampu, banyak sangat ni, takut tak habis. Cover. Ambil kecil sikit, timbang. Ni okey ngam. Kalau macam ni berapa bang? Dia pun kira. Ni RM56. Okey, beres. Ni sotong. 3 ekor letak. Mampu tak bayar? Kalau membayar, ambil. Tak membayar, tak payah ambil. Makan nasi goreng, tuan-tuan. Tak ada orang paksa kita makan makanan mahal. Betul tak? Ke ada orang paksa? Seminggu mesti sekali makan sotong ada? Tak ada. Jadi tak perlulah diviralkan ya. Tak perlu viralkan. Sebab viral ni kadang-kadang tersilap viral. Kadang-kadang kita minta maaf, tapi kesan tu ada pada peniaga. Itu tuan-tuan kena ingat. Bukan tuan-tuan customer. Saya pun jadi customer juga. Kadang-kadang kita geram juga, tapi ada implikasi. Kalau kita viral, kadang-kadang kita tersilap. Atau kadang silap orang tu sikit je, tak perlu dihukum macam tu. Tapi akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan jual beli orang ni tutup. Jual beli orang ni tutup. Jadi kita kena berhati-hati. Kita kena hati-hati. Kita kena
hati-hati. Baik. Terusnya tuan-tuan, jual beli musarrah. Musarrah ni apa musarrah? Musarrah ni apa musarrah? Musarrah ni jual beli lembu atau kambing susu. Kita kan semua tahu kambing dan lembu susu ni tiap-tiap hari susunya diperah. Tiap hari, hampir setiap hari susunya diperah. Nah, kan. Sebab apa? Saya pun tak tahu ke memang macam tu ya. Saya sekarang tak faham sebab apa ada lembu yang susu dia boleh perah setiap hari. Sebab apa ada itik yang boleh bertelur setiap hari. Saya sekarang akal saya tak boleh faham lagi. Kenapa boleh macam tu? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Itik tu kadang tak kahwin pun. Tapi tiap-tiap hari bertelur. Itik telur hampir setiap hari bertelur sebab apa? Wallahu alam. Tapi lembu memang ada macam tu dan kambing ada jenisnya. Jadi dia buat apa? Bila orang yang beli lembu yang ada susu atau kambing yang ada susu ni, jadi dia nak apa? Dia nak susu yang banyak. Jadi dia akan tengok berapa jumlah susu yang boleh diperah. Jadi tuan punya lembu, teknik dia menipu apa? Lembu tu memang diperah setiap hari. Dia sengaja biarkan 2-3 hari tak perah supaya susu tu bengkak. Banyak. Jadi bila perah tu banyak. Bila perah tu banyak. Jadi bila pembeli datang untuk menawarkan, saya nak beli. Saya nak beli. Apa yang jadi tuan-tuan? Dia nampak susu tu banyak. Jadi bila tuan tu perah depan dia nampak, 3 liter. Berapa liter? 3 liter sehari. Dia pun kira 3 liter ni. Kalau 3 liter setahun boleh modal lah lembu ni. Tahun boleh modal lah. Tahun ni perah untuk modal beli lembu je. Tahun depan untung. Tiba-tiba bawa balik. Esok perah lembu tu 1 liter je. Mungkin sehari kot. Tapi sebulan 1 liter lebih. Tak sampai pun 1 hari 2 liter. Rupa-rupanya tuan tu menipu. Tuan punya lembu tu dulu menipu. Jadi apa hukum jual beli sebut? Jual beli sebut haram sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, la tusarrul ibil walal ghanam faman ibta'a musarratan fahuwa bi khairin nadaraini ba'da an yahlibaha in radiha amsakaha wa in sakataha radduha wa sa'an min tamar. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah biarkan lembu tu, susu lembu beberapa hari untuk menipu ataupun kambing. Barang siapa yang dah membeli musarrah, lembu tu dah beli, sah tak jual beli sebut? Sah. Dia dah beli, seminggu perah 1 liter atau pelik. Sebab kalau sehari perah 3 liter, mungkin esok 2 liter lebih, lusa 3 liter, 3 liter lebih, 2 liter lebih hingga 3 liter lebih. Jadi kandungan susu dia macam tu. Tapi siapa yang terbeli, Nabi kata fahuwa bi khairin nadaraini. Dia ada 2 pilihan. Jual beli sebut sah tak? Sah. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hak khiyar. Apa dia hak khiyar? Hak khiyar ni hak pilihan untuk membatalkan jual beli. Kita dah bincang sebelum ni. Dia ada pilihan. Nabi kata selepas dia perah, dia dapati yang lembu sebut tidak seperti itu, dia ada pilihan. Kalau dia reda, yang jual tu orang kampung dia. Nanti kalau batalkan, masa muka. Betul tak? Amsakaha. Kalau dia reda, dia ambil lah, tak apa. Tak jadi masalah. Kalau dia reda, dia boleh ambil. Kalau dia tak reda, dia boleh pulangkan semula. Boleh pulangkan semula dan dia kena bagi segantang kurma. Maksudnya pampasan lah. Agak-agak harga susu tu berapa? Sebab susu tu dia dah ambil. Dalam hal ni, dia kena pulangkan balik susu tersebut. Harga susu tersebut. Soal tu Nabi anggaran lah. Mungkin 1 perahan dulu lebih kurang macam
1 gantang kurma. Jadi kita tak adalah ukuran tu. 1 gantang kurma mana ada kurma. Kurma kita mungkinlah berbeza dengan kurma kat sana. Kurma negara Arab mungkin mahal sikit. Murah. Kurma kat Malaysia sampai Malaysia mungkin jadi mahal sikit. Mungkin tak sesuai gunakan segantang kurma. Jadi kita gunakan, kita nilaikan biasanya liter tu berapa harganya. Bayar pampasan. Yang Nabi nak masukkan sini, bayar sikit pampasan sebab kita dah ambil susu dia. Kita dah ambil susu dia, susu lembu dia. Tapi ini kalau hiar aib lah kita panggil. Atau saya tak pasti. Hiar aib lah sebab kita dapat barang yang tak sepatutnya. Hiar aib. Kalau hiar lain tuan-tuan, kalau hiar syarat, kita perlu tak pulangkan susu semula? Tak perlu kalau kita beli, kita kata 3 hari, kalau saya tak sonok, saya akan pulang balik. Jadi dalam tempoh 3 hari susu jadi milik, barang tu milik kita. Jadi kita tak perlu pulang balik susu tersebut. Tidak menjadi masalah. Baik. Tapi dalam hal ni, dia kena pulangkan sebelum, pulangkan lembu dan susu. Dalam ni ada kes. Tapi jual beli ni halal tak? Sah tak? Sah. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang ketiga, yang seterusnya tuan-tuan, jual beli orang, ini penting. Yang diketahui semua harta yang dimiliki oleh seorang itu adalah harta yang haram. Memang dia tak ada harta yang halal. Punca pendapatan dia semua haram. Punca pendapatan dia semua haram. Tak kisahlah apa-apa kerja dia apa. Kerja dia bawa lori arak. Bawa lori arak. Memang arak je yang dia bawa. Bila kita tahu, orang yang bawa beli arak, setiap hari kerjanya daripada arak, daripada bawa lori arak. Apa hukum dia dapat harta tuan-tuan? Haram. Kita tahu tak? Tahu. Dia pun datang nak beli kat kedai kita. Boleh tak kita terima jual beli dia? Diorang lantak lah. Bukan masalah aku. Betul tak? Diorang bukan masalah aku dia. Dia beli pakai duit apa, yang penting dia bayar. Ni tak betul tuan-tuan. Kalau confirm 100% duit tu dibeli, duit tu daripada duit yang haram, maka hukum kita menerima jual beli ni adalah haram. Hukum kita jual barang pada dia adalah haram. Sah tak? Sah, tapi haram. Sebab apa? Sebab duit tu duit haram. Duit tu duit haram. Bahkan tuan-tuan ulama kita kata, kalau kita pergi pasar raya, ada orang bayar arak kat depan. Bayar RM50 arak. Kita nampak RM50 tu letak paling atas. Letak paling atas ya. Isyak pukul apa kang? Sikit lagi Duit tu letak paling atas. RM50 duit letak paling atas. Kita duduk belakang. Kita bayar pakai 100. Jadi cashier tu, dia pulangkan duit RM50. Katalah baki kita RM70. RM50 dia ambil paling atas, RM20 kita ambil, dia ambil duit lain. Tempel gitu. Boleh tak kita ambil RM50 tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita yakin 100% duit tu adalah duit haram. Kalau benda tak pasti tak apa. Syubhah kita boleh tinggalkan. Atau kalau kita tak yakin tak apa. Tapi kalau kita yakin memang depan mata kita duit tu daripada duit yang haram, maka haram kita ambil. Ada seorang ustaz, dia kata tak ada masalah. Sebab kita jual beli ini masalah sebab bertentangan dengan apa yang telah difatwakan oleh ulama-ulama kita dan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Halal tu jelas, haram tu jelas. Kalau kita dah tahu memang 100% sumber dia daripada haram, dia nak beli barang kita, kenapa kita terima? Dah tahu dah dia memang bawa lori arak.
Dah tahu dah, dia ni, kita tahu dia ni lu miskin, tak ada harta, tiba-tiba jutawan sebab menang judi, jackpot. Menang 1 juta. Dia bawa cash 50,000 nak beli kereta kita. Tahu dah 50,000 ni confirm. Sebab apa? Sebab bapak dia, atuk dia, moyang dia semua kita kenal. Semua tak ada harta. Dia pun miskin. Dia tiba menang, di ikhtiar menang, lepas tu dia dapat duit yang banyak, dia nak beli kereta kita yang harga RM50,000. Apa hukum kita setuju beli tu? Haram. Haram ya? Sah tak jual beli? Sah. Apa maksud sah jual beli? Maksudnya transaksi itu bertukar. Kereta milik kita, kereta milik duit milik kita. Tapi duit tu boleh tak kita belanja? Tak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau orang ada ihtiman, maksudnya dia ada 2-3 pekerjaan. Siang bawa lori arak, malam jual burger. Maksudnya ada kemungkinan lagi harta dia ni harta halal. Jadi kalau dia jual beli kita, boleh tak kita terima? Boleh. Macam tu juga orang, kalau nak bagi kita duit. Kalau, atau ajak kita makan rumah dia. Kalau dia ajak kita makan rumah dia, confirm 100% harta haram tak boleh pergi. Tapi kalau dia ihtiman, 20% pendapatan dia halal, kita boleh pergi. Kita boleh ambil tuan-tuan ya. Tidak jadi masalah. Ini cerita kalau 100% haram. Tapi eloknya kita tinggalkanlah sebab harta dia ada syubhat. Cuma Nabi Muhammad SAW sabda apa? Ma ghaba'anna la nas'alanhu. Apa yang kita tak nampak, kita tak tanya. Dia ni ada buat benda baik, halal haram. Tak tahu duit dia mana halal, mana haram. Jadi tak payah tanya. Tapi kalau confirm kita nampak, fahaman mafhum mukhalafah dia, kalau confirm kita nampak dia ni memang tiap-tiap hari buat kerja haram, kita tak boleh terima. Sebab tu kalau ada orang yang guna 100% pendapatan dia haram. Ni ada kawan saya, kawan saya. Jutawan daripada Kelantan. Bukan dia duit haram tu. Ada kawan dia, kawan lama sekolah. Kaya juga tuan-tuan. Kaya juga. Tapi kaya duit dia yakin 100% memang haram. Dia buat kerja apa tak tahu. Cuma kawan saya telefon. Ustaz, macam mana ya? Mengapa? Saya dengar Ustaz cakap dulu. Kalau 100% haram tak boleh ambil duit dia. Masalahnya Ustaz, dia ajak saya makan kat kedai. Bila kita makan sama kedai, tiba-tiba dia yang bayar. Saya kerja tak dan dia yang bayar. Jadi apa hukum benda saya makan? Tuan-tuan, hukumnya haram lah saya kata. Dah nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita dah makan benda yang haram, nak buat macam mana? Nak pulangkan balik duit tu dia tak terima. Macam mana? Jadi ulama kita ajar, kalau kita dah terjerat sebegitu, kita keluarkan balik agak-agak kos makan macam mana, bagi pada fakir miskin. Kita bersihkan harta tu. Itu bukan zakat tuan-tuan. Itu bukan sedekah. Itu bersihkan harta. Dia belanja kita harga RM50, RM50 tu kita ambil, tak apa, boleh bagi pada fakir miskin. Harta haram hanya pada orang melakukan benda yang haram. Bila telah dipindahkan, harta tersebut jadi suci. Sebab tu zakat dia panggil zakat, sebab zakat itu menyucikan harta. Bukan maksud orang susah, masjid dan sebagainya, madrasah terima benda yang haram. Dah, bila benda tu berubah pada orang yang sepatutnya dapat, maka benda tu jadi halal. Boleh tak bagi kawan-kawan duit tu? Bagi anak tak boleh. Hanya boleh bagi pada fakir miskin dan seumpama dengannya. Tak mesti buat tandas. Ada orang kata mesti tunggu buat tandas. Jenuh lah kat Kuantan. 20 tahun ni orang tak buat tandas baru. Duit tu kita pegang lah dah. Boleh bagi pada fakir miskin. Cukup setakat tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.